Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan Sembilan akan membentangkan tajuk bagi kumpulan kami iaitu replika peparu meningkatkan penguasaan mekanisme menarik dan menghembus nafas 7 orang murid tingkatan 3 Ar-Raudah. Antara ahli kumpulan kami ialah Atira Syazwani, Mardia, Nurul Sakira, Muhammad Faris dan juga saya sendiri Nura Aina Atikah binti Abdul Ghani. Okey, saya akan bentangkan untuk bahagian abstrak. Mekanisme menarik dan menghembus nafas merupakan salah satu subtopik bab respirasi dalam mata pelajaran sains tingkatan 3. Seramai 4 daripada 7 orang murid kelas 3 Ar-Raudah didapati tidak dapat menerangkan proses yang berlaku semasa menarik dan menghembus nafas. Cadangan kajian tindakan ini adalah untuk bertujuan untuk meningkatkan kefahaman kebolehan mengingat mekanisme menarik dan menghembus nafas terhadap murid 3 Ar-Raudah serta meningkatkan keyakinan mereka untuk menjawab soalan dan menerangkan jawapan yang berkaitan dengan subtopik ini dengan menggalakkan penglibatan murid secara aktif dalam penghasilan inovasi replika peparu. Okay. Cadangan kajian tindakan ini menggunakan model gelong, kemis dan McTaggart yang melibatkan perancangan, tindakan, pemerhatian dan juga refleksi. Seterusnya akan kami bentangkan dalam pembentangan hari ini. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Okay, saya akan sambung untuk refleksi pengajaran dan pembelajaran yang lalu. Okay, jadi kajian ini bertujuan untuk menyelidik impak kekurangan bahan mata mengajar terhadap tingkah laku pelajar yang kurang memberi tumpuan dalam proses pengajaran. Okay, penyelidikan ini memberi tumpuan kepada 3 aspek, iaitu pengaruh kekurangan bahan mata mengajar terhadap kurangnya perhatian pelajar, kecenderungan pelajar yang hilang fokus, dan keberkesanan penggunaan bahan mata mengajar dalam meningkatkan retensi maklumat. Ya. Jadi perkembangan teknologi dan perubahan dalam gaya pengajaran sekarang memerlukan penyesuaian yang berterusan terhadap bahan batu mengajar yang digunakan. Okay, kurangnya bahan batu mengajar yang relevan dan menarik boleh menyebabkan pelajar hilang minat dalam belajar. Jadi penelitian ini melibatkan pemerhatian terhadap kelas-kelas di mana yang tiada bahan batu mengajar disediakan dan dapatan menunjukkan bahawa pelajar cenderung untuk menjadi kurang aktif dan tidak fokus semasa belajar. Jadi selain itu, kajian ini juga menilai kecenderungan pelajar melibatkan dalam aktiviti berkaitan rutin harian mereka apabila tiada bahan bantu mengajar disampaikan. Okay, seterusnya untuk faktor luaran dan next slide. Okay, untuk faktor luaran dan setaran, okay, latar belakang yang berlainan dalam kalangan pelajar mencipta cabaran unik bagi guru dalam memberi pengajaran yang sama dalam mata pelajaran sains. Jadi perbezaan latar belakang ini melibatkan faktor seperti kepelbagaian tahap pengetahuan, pengalaman dan persetaran sosioekonomi di mana pelajar dibesarkan. Selain itu, pelajar yang tidak mendapat suasana kelas yang kondusif mungkin menghadapi gangguan dalam proses pembelajaran. Okay. Suasana kelas yang tidak kondusif boleh merangkumi faktor-faktor berikut seperti kebisingan, kekacauan, kurangnya penyelaan yang berkesan. Okay. Ketidakselesaan pelajar dalam suasana tidak kondusif juga boleh mempengaruhi motivasi mereka untuk belajar dan mengurangkan minat mereka dalam subjek yang diajar. Pengaruh rakan sebaya yang memilih untuk menghabiskan masa di luar waktu pembelajaran boleh memberi kesan yang besar terhadap pelajar lain. Okay, seterusnya faktor dalam untuk faktor dalaman. Okey. Jadi sebagai warga pendidik, guru terkesan apabila murid tidak mengingati proses sains yang diajar semasa pembelajaran dan pengajaran. Perasaan ini muncul akibat usaha guru untuk menyampaikan ilmu sains dengan jelas dan memberi penekanan kepada proses saintifik yang penting dalam kehidupan pemahaman konsep. Ya, hal ini disebabkan pemahaman dan pengaplikasian proses sains adalah asas kepada pembangunan kemahiran berfikir kritis dan saintifik pelajar. Okey. Okey, next slide berkaitan fokus kajian. Kajian ini dilakukan di sebuah sekolah, Mahat yang merupakan sekolah luar bandar terletak di Terengganu iaitu Mahat Darul Taqwa. Tahap pencapaian mata pelajaran sains di sekolah ini berada pada tahap yang sederhana yang dinilai melalui ujian penilaian. Dalam kajian ini, pencapaian
pelajar dari kelas 3 Ar-Raudah pada tahap memuaskan bagi ujian penilaian. Okay, jadi melalui pemerhatian dijalankan, diperhatikan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelajar menghadapi kesulitan dalam memahami mata pelajaran sains. Salah satu faktor adalah ketidakfahaman pelajar terhadap kandungan pelajaran. Okay. Jadi sebenarnya sains ini merupakan subjek yang penting untuk pelajar kerana banyak proses sains digunakan dalam kehidupan harian. Jadi sekiranya pelajar mengabaikan mata pelajaran sains ini boleh memberi kesan ketara kepada pelajar. Okay, untuk jangka masa pendek, pelajar mungkin menghadapi cabaran dalam memahami fenomena semula jadi dan konsep saintifik. Okay. Selain itu juga, ketidakmampuan untuk memahami prinsip asas sains mungkin juga merugikan pelajar tersebut. Okay. Jadi dalam jangka masa panjang, ketiadaan pengetahuan sains ini boleh menghadkan peluang pekerjaan untuk pelajar tersebut. Okay. Selain itu, kekurangan pengetahuan sains juga membataskan daya inovasi dan pemahaman mereka terhadap isu global yang semakin kompleks. Okay, next slide. Okay, untuk mengatasi masalah ini, guru perlu menyediakan pendekatan pengajaran yang lebih interaktif dan aplikatif dengan menggunakan pelbagai pembelajaran yang menarik dan relevan dalam kehidupan harian mereka. Jadi di samping itu, penghasilan bahan batu mengajar yang unik dapat memberi pandangan lebih jelas kepada pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jadi untuk kajian ini, intervensi replika peparu dihasilkan untuk memberi pandangan lebih mendalam kepada pelajar. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar mengenai fungsi dan pentingnya sistem pernafasan, khususnya peparu dalam proses pernafasan. Okey, jadi saya serahkan kepada pembentang seterusnya untuk meneruskan pembentangan. Okey, terima kasih kepada Muhammad Faris. Saya P129191, Nura Inatika binti Abdul Ghani akan membentangkan bahagian objektif. Okey, yang pertama objektif am. Untuk objektif am, meningkatkan penguasaan mekanisme menarik dan menghembus nafas terhadap 7 orang murid 3 Ar-Raudah bagi mata pelajaran sains dengan menggunakan satu inovasi iaitu replika peparu. Penggunaan kaedah ini diharapkan pelajar lebih bersemangat dan memahami konsep proses respirasi. Implikasi daripada kaedah replika peparu dapat meningkatkan lagi keyakinan mereka untuk menjawab soalan dan menerangkan jawapan yang berkaitan dengan subtopik ini. Secara tidak langsung, guru juga akan berpeluang meningkatkan inovasi penghasilan BBM pada masa akan datang. Okey, untuk objektif khusus, yang pertama, memastikan kesemua 7 orang murid 3 Ar-Raudah lebih memahami mekanisme menarik dan menghembus nafas dengan penggunaan bahan bantu mengajar yang bersesuaian, iaitu menjawab soalan secara lisan dengan betul, sekurangnya 4 jawapan tepat. Yang kedua, menarik minat 7 orang murid 3 Ar-Raudah tersebut melibatkan diri secara aktif semasa PDPC apabila menghasilkan inovasi dengan mengkoreografikan replika peparu dengan mengambil bahagian dalam setiap siri inovasi dijalankan. Objektif khusus yang ketiga, membantu 7 orang murid 3 Ar-Raudah meningkatkan pencapaian mereka sama ada melalui ujian bertulis atau lisan berkenaan mekanisme menarik dan menghembus nafas dengan mencapai 10 markah sekurangnya 5 orang dalam ujian POS. Okey, yang terakhir, mengubah persepsi kesemua 7 orang murid 3 Ar-Raudah bahawa ketiadaan bilik makmal untuk menjalankan eksperimen tidak menjadi pahala untuk mereka memahami subtopik ini. Sebaliknya, membantu meningkatkan lagi penguasaan mereka dengan mendapatkan maklum balas positif daripada mereka sesudah intervensi dijalankan. Untuk bahagian sasaran kajian, terdapat 7 orang pelajar di Sekolah Ma'had Darut Taqwa. 4 orang lelaki dan juga 3 orang perempuan. Subjek yang dipelajari ini merupakan subjek sains yang mana tahap kefahaman murid itu tentang sains amat kurang kerana tidak dipelajari semasa tingkatan 1 dan tingkatan 2. Okey. Yang kedua, kajian dijalankan ke atas murid-murid ini agar mereka menyedari bahawa mereka mampu mencapai kejayaan sekiranya mereka meminati proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan serta berusaha untuk cemerlang. Okey, saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Baiklah, terima kasih Faris dan Aina atas pembentangan tadi. Saya P129111, Nurul Sakira binti Abu Hassan. Saya akan meneruskan dengan pembentangan tinjauan awal. Dalam kajian ini, kami telah menggunakan 4 kaedah untuk mengutip data semasa tinjauan awal.
Ahli kumpulan kami iaitu Aina Atika merupakan cikgu yang mengajar subjek sains di sekolah berkenaan telah memainkan peranan penting dalam menjayakan tinjauan awal ini. 4 kaedah tersebut merangkumi langkah pertama, semakan dokumen, langkah kedua, pemerhatian, langkah ketiga, ujian pra, dan akhir sekali langkah keempat ialah soal selidik. Saya akan mengulas lebih terperinci mengenai tata cara penilaian serta masalah yang telah kami kenal pasti dalam slide seterusnya. Dalam tinjauan awal ini, kami menggunakan kaedah yang pertama iaitu semakan dokumen. Pemeriksaan buku telah kami laksanakan pada 10 September 2023. Sebelum tarikh berkenaan, kami telah sediakan set soalan pengukuhan untuk diberikan kepada murid setelah selesai sesi PDP hari berkenaan. Set soalan berkenaan disediakan oleh saya sendiri dengan perbincangan bersama ahli kumpulan. Tujuan kaedah ini kami laksanakan adalah untuk kami menilai tahap kefahaman murid 3 araudah dalam penguasaan mekanisme menarik dan menghembus nafas. Setelah melaksanakan semakan dokumen, kami melakukan pemerhatian pada 11 September 2023 untuk mendapatkan informasi bagi mengenal pasti isu atau masalah sebenar yang berlaku di dalam kelas. Kami mendapati masih terdapat murid yang tidak dapat menerangkan kembali proses menarik dan menghembus nafas walaupun setelah guru mengulang semula penerangannya. Ada juga di kalangan mereka yang cuba untuk mengelak diri untuk menjawab soalan guru serta menunjukkan kebosanan di dalam kelas seperti membuat aktiviti lain. Hal ini demikian kerana kaedah pelaksanaan PDP itu hanya melibatkan pengajaran satu hala sahaja. Baik, kita akan melihat slide seterusnya. Yang ketiga, kami telah melaksanakan ujian pra pada 12 September 2023. Ujian pra ini kami jalankan sebelum kami merancang intervensi yang bersesuaian. Tujuan kami ialah untuk mendapatkan kepastian mengenai kefahaman murid dalam menjawab ujian bertulis berkaitan subtopik mekanisme menarik dan menghembus nafas ini. Set soalan ujian pra ini telah dibincangkan dan disediakan oleh ahli kumpulan kami iaitu Atira Syazwani bagi menjana idea semasa penulisan perancangan intervensi yang akan dilaksanakan oleh beliau. Hasil mendapati masih terdapat murid yang membuat kesalahan dalam memadankan keadaan yang berlaku semasa proses menarik dan menghembus nafas. Akhir sekali, kaedah yang digunakan semasa mengutip data tinjauan awal ini ialah edaran borang soal selidik kepada murid 3 araudah dilakukan pada hari yang sama dengan ujian pra sebelum sesi PDP tamat. Borang soal selidik ini disediakan oleh saya sendiri selepas perbincangan bersama ahli kumpulan kami. Soalan bahagian A merupakan soalan tertutup, soalan bahagian B merupakan soalan terbuka. Tujuan kaedah ini adalah untuk mengenal pasti kelemahan penguasaan mekanisme menarik dan menghembus nafas dalam kalangan murid 3 araudah supaya tindakan dapat diambil untuk mengatasi kelemahan tersebut. Dengan penggunaan soal selidik ini, ia membantu guru untuk merancang intervensi semasa pengajaran berkaitan topik ini bagi menangani masalah yang akan dihadapi oleh murid. Dalam slide seterusnya, saya akan membentangkan data yang telah kami perolehi daripada setiap langkah yang kami laksanakan. Melalui semakan dokumen, kami mendapati 4 orang murid iaitu seramai 57.14% tidak dapat melengkapkan kesemua proses yang berlaku dalam sistem penafasan. Manakala 3 orang murid iaitu 42.86% dapat melengkapkan jawapan dan masih terdapat kesalahan yang berlaku. Kami mendapati terdapat murid yang masih keliru dengan soalan yang diberikan kerana ada antara mereka yang masih membuat kesalahan dalam menentukan kedudukan otot interkostal, otot diafragma, rongga toraks dan tekanan yang terlibat semasa proses menarik dan menghembus nafas. Justeru dengan itu, setelah pemeriksaan tugasan murid, kami membuat kesimpulan bahawa kami perlu melakukan sesuatu untuk membantu meningkatkan kefahaman murid 3 araudah dalam topik ini. Antara jawapan yang kami perolehi semasa kami melaksanakan pemerhatian ialah seperti yang terpapar dalam slide ini. Iaitu yang pertama, saya kurang faham tentang pergerakan otot interkostal luar dan dalam, cikgu. Kenapa masa menarik nafas rongga toraks sikit? Bukankah kita sedang menarik udara, cikgu? Kelirulah, cikgu. Mana satu yang naik, mana satu yang turun. Cikgu, boleh ke tunjuk macam mana nak beza kejadian menarik dan menghembus nafas ini? Macam hampir saja sama sahaja saya nampak. Berdasarkan pemerhatian ini, kami membuat kesimpulan bahawa intervensi yang dirancang perlu melibatkan interaksi dua hala dengan menitik beratkan pelibatan murid dalam intervensi tersebut. Baiklah, kita akan melihat kepada keputusan ujian pra pula. Keputusan ujian pra merekodkan hanya 3 daripada 7 orang murid iaitu seramai 42.86% sahaja yang berjaya memadankan jawapan dengan tepat
tanpa membuat sebarang kesalahan. 4 orang murid iaitu seramai 57.14%, masing-masing mempunyai 3 hingga 6 kesalahan dalam memadankan keadaan dan mekanisme semasa menarik dan menghembus nafas. Berdasarkan ujian pra berkenaan, kami dapat mengesahkan bahawa murid masih mempunyai kekeliruan yang serius yang perlu ditangani segera bagi mengelakkan ia berlanjutan serta memberi kesan kepada topik pembelajaran selepas ini. Ini adalah hasil dapatan ujian pra kami. Seterusnya, kita akan melihat kepada hasil dapatan daripada borang soal selidik. Slide seterusnya. Baiklah, hasil daripada borang soal selidik, kami dapati bahawa untuk bahagian A, seramai 2 daripada 7 orang murid iaitu 28.57% sahaja yang menilai ya untuk soalan adakah memahami keseluruhan topik mengenai mekanisme yang berlaku semasa proses menarik dan menghembus nafas. 2 daripada 7 orang murid iaitu seramai 28.57% sahaja yang menilai ya untuk soalan adakah dapat mengimbas kembali hasil pembelajaran lalu berkenaan topik ini. Yang ketiga, 5 daripada 7 orang murid iaitu seramai 71.43% menilai ya untuk soalan adakah masih keliru tentang mekanisme yang berlaku. Untuk bahagian B, terdapat pelajar yang menyatakan mereka faham dengan penyampaian guru, namun majoriti masih menjawab mereka kurang faham serta memberikan ulasan berkenaan kaedah penyampaian guru. Seterusnya, berdasarkan jawapan yang diterima oleh murid, rata-rata mereka menginginkan pelibatan secara terus dalam intervensi bagi meningkatkan kefahaman mereka dalam topik ini. Baiklah, ini merupakan set soalan pengukuhan yang telah kami sediakan. Slide seterusnya. Ini pula merupakan ujian pra. Slide seterusnya. Ini ialah borang soal selidik yang telah kami buat. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan kepada rakan saya Atira Syazwani. Sebelum itu, kami akan memainkan video bukti tinjauan awal. Okey, terima kasih Sakira dan Aina. Assalamualaikum, saya Atira Syazwani binti Abdul Razak dengan nombor matrik P119408 akan membentangkan intervensi yang dicadangkan iaitu replika peparu, meningkatkan penguasaan mekanisme menarik dan menghembus nafas 7 murid tingkatan 3 Ar-Ra'dah. Berdasarkan tinjauan awal, next slide. Berdasarkan tinjauan awal, kami telah merancang intervensi untuk membantu murid dalam meningkatkan pemahaman, kemampuan mengingat dan kemampuan menjelaskan mekanisme menarik dan menghembus nafas. Oleh itu, kami telah mencipta sebuah replika peparu yang diberi nama peparu untuk membantu 7 pelajar tingkatan 3 Ar-Ra'dah di Ma'had Tahfiz Batu Rakit bagi meningkatkan penguasaan dalam proses menyedut udara dan menghembus udara oleh peparu yang telah dipelajari di dalam bab 2.1 sistem respirasi. Sains tingkatan 3. Peparu diberi nama yang bertepatan dengan fungsi organ di dalam badan yang membantu kita bernafas dan organ ini dikenali sebagai sebahagian daripada sistem respirasi manusia. Dalam menghasilkan bahan bantu mengajar ini, kami telah menggunakan beberapa peralatan yang mudah didapati seperti belon, kertas minyak, batang sedutan, kertas warna, hot glue gun dan picadari. Selain itu, kami juga menggunakan bahan di kita semula seperti botol dan kotak. Peralatan yang digunakan adalah seperti yang dapat dilihat di dalam gambar ini. Okay, slide seterusnya. Bagi pelaksanaan aktiviti pertama, kelas dimulakan dengan pembahagian murid ke dalam 2 kumpulan kecil. Ini untuk memastikan setiap pelajar dapat memberi sumbangan dan mendapat manfaat dari intervensi ini. Kumpulan A terdiri daripada 3 orang murid, manakala kumpulan B terdiri daripada 4 orang murid. Setiap ahli kumpulan sudah ditentukan oleh guru yang terdiri daripada murid yang berbeza aras. Bagi aktiviti 2, guru memberikan penerangan ringkas mengenai mekanisme menarik dan menghembus nafas serta peranan setiap komponen dalam sistem respirasi manusia. Mekanisme tarikan dan hembusan nafas berkait rapat dengan perubahan tekanan udara di dalam dan sekeliling peparu.
Guru seterusnya menerangkan bagaimana kontraksi dan relaksasi otot diafragma mempengaruhi tekanan dalam paru-paru. Aktiviti ini dapat memberi pemahaman dengan lebih jelas kepada murid tentang mekanisme tarikan dan hembusan nafas. Bagi aktiviti ketiga, murid dibimbing secara berperingkat untuk mula menyusun replika paru-paru. Guru mengagihkan kepada setiap kumpulan dengan bahan yang telah disediakan sebelumnya dan memberikan arahan secara langkah demi langkah tentang cara menyusun replika. Guru menunjukkan juga demonstrasi praktikal pembinaan replika dan memastikan penyelarasan replika supaya terdapat konsistensi antara kumpulan-kumpulan. Bagi aktiviti yang keempat, guru menunjukkan demonstrasi penggunaan replika paru-paru ini untuk memberikan visualisasi yang jelas tentang struktur dan fungsi setiap bahagian replika serta hubungannya dengan mekanisme pernafasan. Penjelasan diberikan mengenai cara menggunakan replika ini untuk memahami mekanisme tarik dan hembus nafas. Setiap bahagian replika dijelaskan dalam konteks mekanisme pernafasan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas. Sebagai contoh, untuk proses menarik nafas, guru akan menarik picagar yang telah disambungkan dengan batang sedotan dan belon. Belon akan mengembang, guru menerangkan proses menarik nafas. Bagi proses menghembus nafas pula, guru akan menolak picagar dan belon mengendur. Guru menunjukkan proses menghembus nafas. Okey, untuk slide seterusnya, bagi aktiviti 5, seorang murid dan setiap kumpulan menggunakan replika paru-paru sambil diperhatikan oleh ahli kumpulan yang lain. Murid yang menggunakan replika itu menarik dan menolak picagar untuk menggambarkan pergerakan paru-paru. Setiap ahli kumpulan berulang melakukan aktiviti yang sama sehinggalah semua ahli kumpulan berpeluang menggunakan replika paru-paru. Kerjasama di antara ahli kumpulan membolehkan mereka saling mengamati dan memberikan maklum balas, memperkukuh pemahaman bersama tentang anatomi dan fungsi paru-paru. Bagi aktiviti yang ke-6 pula, setiap pelajar akan menerangkan semula kepada guru tentang mekanisme hembus dan tarik nafas ini secara lisan. Guru akan memberikan pelekat yang bertulis braille dan sebagai cenderahati sekiranya pelajar telah berjaya memahami dan menerangkan dengan berjaya tentang mekanisme ini. Tujuannya adalah untuk memberi sokongan positif kepada mereka dan mendorong motivasi mereka untuk terus belajar dan berusaha dalam pemahaman konsep-konsep yang kompleks. Untuk aktiviti yang terakhir, guru menyimpulkan bahawa mekanisme pernafasan melibatkan pergerakan diafragma yang berperanan penting dalam proses hembus dan tarik nafas. Dalam aktiviti ini, pelajar mendapat pengetahuan yang jelas tentang bagaimana gerakan diafragma mempengaruhi proses tarikan dan penghembusan nafas serta perubahan tekanan udara di dalam paru-paru. Seterusnya, video pengajaran yang telah disediakan oleh Nur Aina sebagai salah satu bahan bantu mengajar yang akan digunakan untuk pelaksanaan intervensi nanti. Saya akhiri bahagian pembentangan saya dengan tayangan video tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Atika binti Abdul Ghani, nombor matrik 129191. Kali ini saya akan membentangkan bahan bantu mengajar yang telah saya siapkan hasil daripada perbincangan kumpulan. Pembelajaran pada hari ini iaitu sistem respirasi bab 2.1 tingkatan 3 sains. Apa itu pernafasan? Pernafasan ialah satu proses menyedut udara atau menarik nafas dan menghembus udara oleh paru-paru. Seterusnya, saya akan menunjukkan bagaimana proses menarik nafas berlaku. Apabila saya menolak picagar, apa yang berlaku adalah belon akan mengembang. Itu bermaksud paru-paru mengembang. Okey. Belon akan mengembang. Udara masuk melalui mulut ataupun hidung melalui trakea dan memenuhi paru-paru. Apa yang terjadi di dalam sistem badan? Yang pertama, otot interkostal mengecut di bahagian tepi dan menarik sangkar rusuk. Sangkar rusuk bergerak ke atas dan ke luar. Otot diafragma mengecut yang berada di bahagian bawah dan menarik diafragma ke bawah dan melepeh. Rongga toraks di bahagian belakang akan menjadi lebih besar dan menyebabkan tekanan udara berkurang. Tekanan udara yang lebih tinggi di bahagian luar memaksa udara untuk masuk ke mulut dan masuk ke dalam paru-paru.
Seterusnya, proses menghembus nafas. Apa yang berlaku bila kita menghembus nafas? Belon akan mengecut. Ini bermaksud paru kita akan mengecut. Dengan cara, saya akan menarik pecah udara keluar daripada paru melalui trachea dan melalui mulut dan hidung. Apa yang berlaku di dalam badan kita semasa menghembus nafas iaitu otot interkostal mengendur dan juga sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Otot interkostal mengendur dan sangkar rusuk bergerak ke bawah dan ke dalam. Otot diafragma di bahagian bawah mengendur dan juga melengkung ke atas. Rongga toraks di bahagian belakang mengecil dan menyebabkan tekanan udara di dalam rongga toraks bertambah. Tekanan udara yang lebih tinggi di dalam paru memaksa udara keluar melalui trachea dan hidung dan mulut. Baiklah, setakat itu sahaja untuk bahagian saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Baiklah. Terima kasih kepada saudari Aina dan Atira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya An Ahmadiyah Hanum binti Martuni, nombor matrik P 129400. Seterusnya saya akan membentangkan cadangan penilaian. Dalam kajian ini, untuk penilaian kami akan membandingkan skor ujian pra dengan ujian POS untuk menilai keberkesanan intervensi yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan prestasi murid. Baiklah, ujian POS digunakan untuk mengevaluasi perubahan atau kemajuan dalam pengetahuan atau prestasi murid setelah intervensi dilakukan. Kemudian perbandingan antara markah ujian pra dan ujian POS untuk melihat perubahan dalam skor murid sebelum dan sesudah intervensi ini. Bagi analisis perbezaan pula, ianya digunakan untuk menilai sejauh mana intervensi telah memberi kesan positif kepada murid. Kami membentangkan hasil analisis dalam bentuk jadual dan graf garis. Bagi jadual pertama ialah jadual keputusan ujian pra di mana terdapat seorang murid mendapat 1 markah, 2 orang murid mendapat 2 markah, seorang murid mendapat 3 markah dan juga 3 orang murid telah mendapat 10 markah iaitu markah penuh. Jadual kedua adalah jadual untuk keputusan ujian POS. Darjah ketiga ialah graf garis yang menunjukkan perbandingan ujian pra dan ujian POS. Jangkaan keputusan ujian POS setelah intervensi dilakukan adalah kesemua 7 pelajar memperoleh markah lulus iaitu 4 markah atau lebih dan 5 daripadanya mendapat markah penuh iaitu 10 markah. Bahagian terakhir untuk cadangan penilaian ialah penilaian formatif melalui penggunaan exit ticket. Penilaian ini digunakan untuk mendapatkan maklum balas serta menilai pemahaman murid terhadap pelajaran yang diajar selepas intervensi. Penggunaan exit ticket ini adalah tanpa nama, jadi membolehkan guru mendapatkan maklum balas jujur daripada murid untuk penambahbaikan PDPC guru. Jangkaan dapatan daripada exit ticket ini, kesemua 7 pelajar dapat memahami mekanisme menarik dan menghembus nafas. Bahagian seterusnya ialah jadual pelaksanaan kajian. Untuk kajian ini, kami mengambil masa selama 3 bulan iaitu bermula September 2023 hingga November 2023. Merujuk kepada jadual ini, dalam bulan September pada minggu pertama kami telah mengenal pasti masalah dan membuat perbincangan gerak kerja. Kemudian pada minggu kedua, kami mula menjalankan tinjauan awal iaitu semakan dokumen, pemerhatian awal, ujian pra serta soal selidik. Pada minggu ketiga dan keempat September, analisis data tinjauan awal telah dibuat. Kemudian 3 minggu pertama dalam bulan Oktober, kami telah membuat perancangan intervensi iaitu replika peparu. Pelaksanaan kajian seterusnya disusuli dengan perancangan cadangan penilaian pada minggu keempat Oktober hingga minggu pertama November. Sekali kami telah membuat penulisan proposal kajian bermula pada minggu kedua November hingga minggu terakhir iaitu minggu keempat November. Seterusnya saya akan membentangkan anggaran perbelanjaan bahan yang diperlukan untuk membuat bahan bantu mengajar replika peparu. Bahan-bahan yang diperlukan untuk BBM ini adalah seperti belon, kertas minyak, batang sedutan dan sebagainya.
Anggaran perbelanjaan yang disenaraikan adalah untuk membina sebuah replika. Bagi membuat beberapa replika lain, perlulah mendarabkan jumlah anggaran kos yang disenaraikan. Oleh itu, jumlah perbelanjaan untuk satu replika berparu adalah RM7.20. Seterusnya adalah kesimpulan. Secara keseluruhannya, kajian tindakan yang telah dilakukan ke atas murid tingkatan 3 Ar-Raudah akan dapat membantu pelajar dalam topik sistem respirasi iaitu mekanisme menarik dan menghembus nafas dengan lebih baik. Melalui kajian ini juga, guru akan dapat menganalisis tahap kefahaman pelajar, keberkesanan cara pengajaran dan perubahan perilaku pelajar setelah intervensi berlaku serta peningkatan pengetahuan murid dalam memahami sistem respirasi manusia. Selain itu, penggunaan bahan bantu mengajar yang berkesan juga akan mendorong penglibatan murid secara aktif dalam sesi PDPC supaya proses pembelajaran lebih interaktif dan bermakna. Baiklah, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.